apa khabar semuanya? Selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Hari ini jangan lupa temu janji kita selama 1 jam dan saya Nasa Sudin. Hari ini berbeza di sebelah saya. Zat yang lain. Biasa ada Zora, hari ini tukar dengan Zaleha tapi sementara. Tapi kita masih lagi memberikan banyak topik yang bermanfaat dan juga penting dan bukan saja relevan untuk ibu-ibu dan bapa-bapa hari ini juga kepada pengasuh, kepada yang tak berkahwin lagi, yang tak ada anak lagi. Kita nak bercerita tentang bagaimana cara untuk apakah teknik terbaik dalam mengasuh kanak-kanak. Memang tak ada teknik yang terbaik sebab semua trial and error. Betul. Dah ada anak? Tidak, belum lagi. Dan betul, saya dah dengar. Dia nervous nak jawab sebab belum semua ada. Belum semua lagi. Belum Tapi banyak kita lihat yang viral dalam media sosial. Bagaimana keluhan ibu-ibu ini yang kadang-kadang menggaru kepala, kenapalah anak aku macam ni. Sebab tu dah dia nervous lagi sebab dia tak ada anak lagi. Jadi bagi mak-mak macam saya, saya ada anak. 2 orang, saya pun masih lagi bingung. Okey, mana satu sebenarnya cara yang terbaik untuk kita didik anak kita? Tak tahu sama ada nak kena tegas ke, nak kena macam ala-ala saya manja-manja ke, kan nak bagi 50% saja ke atau macam mana, masih lagi bingung walaupun kita dah tahu Islam ada memberi guideline. Betul. Kan, tetapi untuk mengaplikasikannya Ya, betul. Saya salute, memang tabik hormat kepada semua yang menjaga anak-anak. Bercakap tentang media sosial, kita juga nak kongsikan di mana anda boleh mengikuti semua yang kami kongsikan dalam Iris Wanita. TikTok kami. Betul, kita Iris TikTok. Wanita. Dan FB juga. Kita ada Facebook. Dan Instagram Iris Wanita. Dan kita ada YouTube. Juga Iris Wanita. Dan juga boleh emailkan kepada kami sekiranya anda ada sebarang cadangan, ada juga komen ke iriswanita@gmail.com. Tapi sebelum tu sebenarnya dalam Iris Wanita kita ada banyak segmen, termasuklah perkongsian daripada TikTok ni. Kita ada perkongsian daripada TikTok yang topik ni memang sangat menarik. Kalau dulu-dulu rasa tak relevan kot. Kalau bila dibuat di sekolah tadika mesti mak bapak akan marah. Kan apa benda ajar anak aku macam ni kan. Tetapi untuk perkongsian kali ini, pembelajaran di tadika salah satunya adalah macam mana nak atasi penculik. Mengelakkan untuk diculik, begitu juga evolusi menjaga anak, begitu juga evolusi mengajar anak-anak, dan juga tentang kisah seorang guru yang membelikan beg sekolah percuma untuk anak-anak muridnya. Jadi kita saksikan kisah minggu ini. Kisah minggu ini. Tular baru-baru ini, media sosial menerusi aplikasi TikTok. Perkongsian seorang guru memuat naik video ketika menghadiahkan beg sekolah baru kepada pelajarnya yang selama ini hanya menyandang beg sekolah lusuh dan hampir koyak. Perkongsian ini mengundang rasa sebab di kalangan pengikut TikTok melihat pengorbanan insan yang bergelar guru. Lebih menyentuh hati, pelajar itu tidak henti-henti mengucapkan terima kasih di atas pemberian yang tidak disangka-sangka itu. Menggemparkan, itu yang terjadi baru-baru ini apabila penularan kes penculikan di kalangan kanak-kanak kembali menghantui masyarakat. Justru pelbagai pihak mula berjaga-jaga dan mula prihatin berkongsi tips bagi mengelakkan anak-anak menjadi mangsa. Menerusi rakaman video ini, di salah sebuah pusat bimbingan kanak-kanak mengambil inisiatif untuk memberi kesedaran kepada anak-anak supaya tidak terpedaya dengan orang asing. Lakon semula yang melibatkan kaki tangan sekolah menyamar sebagai seseorang yang tidak dikenali memberi makanan ringan kepada anak-anak untuk dijadikan mangsa. Biarpun kelihatan agak menakutkan, tetapi ia mampu memberi pengajaran kepada mereka. Ibu bapa, jaga-jaga anak kita. Baik, kembali bersama kami dalam Iris Wanita. Bagi anda yang memang dikelilingi anak-anak ataupun anak-anak jagaan, Yana, kalau di rumah agak-agak pagi tu macam hari ni nak garang ke? nak jadi mak singa ke? Dia sebenarnya memang betul. Bila kita tengok cara mak kita didik kita dengan kita semua tak sama. Betul. Pasal manusia ni, dia punya emosi dia pun tak sama. Betul. Ikut emosi kita hari itulah. Tiba. Dan anak-anak kita setiap umur itu lain dia punya PL dia. Jadi apa yang kami bawakan kepada anda selepas ini, klip khas ini barangkali boleh memberikan pemahaman ataupun mungkin ramai yang boleh terkait jiwa bila melihat klip ni. Anda ibu bapa yang bagaimana? Kita saksikan.
Kakak, adik. Mama cakap apa? Main daripada pagi sampai petang. Tak sudah-sudah lagi. Balik rumah. Kakak, adik. Lain kali dengar cakap Mama. Mama cakap apa ikut. Kalau tak ikut cakap Mama, Mama tak nak dah belanja aiskrim ke bagi hadiah ke tak nak dah. Faham tak? Baik, Mama. Kakak, adik, dengar cakap Mama ya. Mama nak anak Mama jadi anak yang soleh dan soleha. Sayang anak-anak Mama. Ya. Didik anak berlembut atau ugut. Teruskan menonton Iris Wanita. Didik anak berlembut atau ugut. Dua-dua ni mungkin ada di kalangan para penonton kita menggunakan metod ni atau antara salah satu. Tapi yang nak bicarakan ni bukan kita. Kita just tanya soalan je. Sebab kita tanyakan kepada yang pakar yang juga mempunyai anak-anak. Tapi sebenarnya saya rasa macam outnumbered kan sebab saya yang tak ada anak. Tadi saya nak ambil kepakaran ketiga-tiga yang di sebelah saya ini. Selamat datang Dr. Nora Syarul. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ziha Sali juga terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Macam-macam cerita sebenarnya sebelum kita mula bersiaran tadi tentang pengalaman menjaga anak masing-masing. Doktor, sering kita dengarkan kadang-kadang kalau di Asia dan berbanding di Barat, kalau di Barat tu kemas mainan lepas habis, nanti terpijak, kaki luka. Tapi kadang-kadang kat sini bila tahap kesabaran tu dah sampai maksimum kan, tak kemas, mama buang nanti mainan tu. Bagaimana pengalaman doktor selain mendalami bidang psikologi kanak-kanak juga menjadi ibu kepada 4 orang cahaya mata? Okey. Alright. Sebenarnya kan ramai orang salah faham tentang cara didikan, parenting style atau gaya didikan. Kita ni sebenarnya, sebab saya dah bekerja sebagai child psychologist 15 tahun. So dalam pada tempoh tu saya dah jumpa ramai sangat ibu bapa daripada pelbagai latar belakang, ethnicities pun sejak daripada saya bekerja di luar dulu. Saya lihat kalau kita ada 2 anak, so parenting kita tu berbeza. Dia tak sama. Yang pertama dan kedua dia takkan boleh apply. Kalau ada 10 anak, 10 jenis parenting yang berbeza. That is why pertama kita nak kena pasti personality anak. Sebelum kita boleh pilih atau implement satu parenting style yang sesuai dengan anak tu. Dia tidak akan sama sebenarnya. Jadi pengalaman saya sebagai seorang psikologis dengan 4 orang anak pun saya belajar karakter anak tu untuk lebih faham tentang cara parenting yang terbaik untuk anak ni. Sebab yang pertama, kedua, ketiga, keempat ni berbeza personalitinya. Mungkin yang pertama kita kena lebih toleransi. Yang kedua kena faham sebab dia the only princess, anak seorang perempuan. Yang nombor 3 lain pula, dia ada karakter yang lain. Dia suka dia ada explanation tentang sesuatu tu kan. Dia banyak hujah. Jadi kita nak pandai hujah. Yang nombor 4 ni lebih dia tengok kita punya temperature macam mana. Dia pandai ambil hati lain pula. Dia scan dulu. Dia scan dulu. Jadi saya katakan kalau orang tanya saya, pengalaman saya sebagai psikologis ada 4 orang anak, macam saya handle, saya study ni keempat-empat anak saya ni. Macam mana? Because bukan senang nak jadi ibu yang efektif. Sebab kita boleh advise klien dekat luar sana macam mana parenting style macam mana boleh dipraktiskan di rumah. Tapi kita pun nak kena jadi contoh di rumah. Tapi apa yang saya katakan, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada parenting style yang sempurna pun. Tetapi yang penting keharmonian mesti ada. Two-way communication. Kita kena bercakap dengan anak. Kena bertanya khabar anak. Dr. Syurin, 3 dengan 4 tu tak ambil study psikologi juga. Macam dia boleh belajar doktor balik. Sebabnya masa mengandung yang ketiga, saya tengah buat PhD. Saya lahirkan dia di US. Yang keempat pun tengah belajar PhD. Memang saya nampak memang dia belajar lah. Apa kajian kita tu. Memang kajian saya. habislah kalau saya nampak doktor belajar ni. Memang banyak lah lain. Lagi ramai anak, lagi pandai anak. Kan? Okey, kita nak tanya pada Ziha. Ziha, ada 2 orang cahaya mata. Ya, betul. So, apakah metod yang Ziha gunakan?
Kedua-duanya saya dah gunakan. Seperti yang disebut tadilah. Maksudnya yang pertama tu saya guna kaedah untuk anak pertama sebab first child kan kita guna kaedah yang sangat lembut. Sebab kita pun belajar juga at the same time anak pertama ni kita tak tahu macam mana nak bentuk dan tak tahu macam mana nak membesarkan dia. Tapi of course kita nak yang terbaik. Cakap elok-elok sebab anak pertama. Tapi memang betul. Anak pertama tu very soft. Okay, so kita boleh guna kaedah yang pertama. Anak yang kedua saya terus jadi macam serius lah macam ni. Saya kena guna kaedah anak-anak Melayu. Gitu. Orang di Malaysia punya mak-mak Melayu, mak-mak Malaysia. Betul. Tak boleh guna kaedah yang pertama. Sebab anak tu lain anak lain. Betul personality dia. Yang pertama tu dia very soft. Dia sangat macam berala anak pertama. Anak yang kedua tak. Dia nak buat, dia buat. Jadi kalau kita pun nak marahkan dia guna kaedah yang pertama, tak jalan. So saya cuba tahu, doktor, yelah kita nak cuba guna kaedah yang baik-baik je kan. Tapi bila anak kedua tu saya guna kaedah yang kita mak-mak Melayu ni. Macam kalau tak kemas, mami ambil balik mainan awak. Macam tu. Sebab awak kena bersyukur, orang lain tak ada, kita dapat. Jadi kita kena jaga barang tersebut kan. Jadi doktor, salah ke guna kaedah macam tu? Saya nak tanya. Soalan tu dah tanya dah. Okay, sebenarnya kan dalam kehidupan kanak-kanak dengan sudut psikologi ni, pada saya kita kena banyak pujian. Puji anak nombor satu. Yang nombor kedua, kalau kita nak mendidik anak, kita kena demo dulu. Kita kena tunjuk contoh. Contoh saya kasih contoh. Kita tak ajar anak kita rasa penyayang. Contoh kalau di dapur, kita dengar kucing lalu kan. Miau, miau kan. So kita automatically kita fikir, kesiannya kucing tu mungkin lapar, hujan. So kita ambil nasi, ambil ikan, kita kasih. So anak kita observe. Akan tengok. Sebab kanak-kanak ni dia belajar daripada dua cara. Observation dan imitation. So dia observe, kita sayang dan kesiankan kucing ni. So empathy dia ada kat situ. Dan kita tak belajar emosi yang baik ini melalui buku. Chapter ketiga, muka surat 20 tentang kasih sayang. Tak. Kita belajar, dan anak-anak ni belajar daripada apa yang dia observe. Dan dia ikut balik. So nanti di lain masa, dia tengok benda yang sama, dia nampak kucing dan dia pun rasa kesian. Jadi sebenarnya kan, kata ugutan ke atau apa tadi, satu lagi tadi? Mana? Ugutan atau belembut? Atau belembut. Ugut ni more to authority power. Kita tak nak anak takut sebab kita, ni mama yang daddy ni, kena takut. Sebab itu akan sekejap je, dia tak lama. Kita nak dia faham kenapa kita melarang tentang sesuatu benda tu. Faham. Yang kedua, dia boleh apply dalam hidupnya. Dia boleh buat balik. Macam ni. Jadi dia buat. So dia nampak konsekuen sesuatu. Ugut ni memang kita perlu elak. Sebab kita akan mengajar anak kita macam itulah. Besok dia akan kata, alah tak naklah. Kalau mama tak nak belikan, tak nak belajar. Dia pula ugut kita balik. Dia akan belajar dari situ. So kita tak mahu macam tu. Kita nak dia faham tentang kenapa mama tak kasih main hujan di luar. Sebab kamu akan sakit. Ingat tak dulu kamu pernah sakit atau adik pernah sakit balik sekolah lambat, tak ada payung. Dia kata ingat. Okey, daripada apa yang doktor sebutkan tadi, bila dah jelaskan mereka tak nak dengar juga, sampai ada satu peringkat bila mana ibu-ibu akan, anak buat-buatlah, pergi. Biar pergi. Jadi mereka belajar konsekuensi ataupun kesan daripada tindakan mereka itu sendiri. Bagaimana pula? Proses tu kita panggil reverse psychology. Macam saya kata tadi, anak-anak ni pelbagai personality. Kalau ada anak yang kata, okey jangan keluar nanti hujan. Demam kena hujan. Ada yang okey tak nak keluarlah, betul lah macam. Ada yang nak test power kita. Ada yang ada yang nak test, pergi juga. Keluar juga. Dia keluar juga. Kan okey, kita biarkan tapi kan anak-anak ni satu benda, dia tidak boleh tahan dengan bila kita ignore dia. Dia akan datang balik dekat kita. Terutamanya dia ada kat tangan betul. Terutamanya anak yang 8 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah ni, kalau kita buat tak tahu dia macam ni kat luar ni, dekat luar biar dia tak tahu. Dia lagi tak boleh. Kalau kita ignore. Itu cara yang okey juga. Salah satu cara yang boleh kita buat. Salah satu cara yang approach sebagai ibu ayah ni kadang-kadang kita kena pilih keadaan untuk just ignore. Tapi kita perhatilah dari safety, tengok keadaan. Maksudnya biar dia belajar dan biar dia merasa. Dia merasa. Tapi bukan tak apply untuk semua anak ya. Kita kena kenal anak kita ni. That's why dalam kehidupan kita ilmu parenting, ilmu ibu bapa ni penting untuk tahu. Kadang-kadang sampai anak dah kahwin pun tak habis-habis lagi belajar. Tak habis-habis. Itulah tips tadi yang awal-awal sekali kita kena pegang kunci tu, iaitu kita kenal karakter anak-anak dulu. So maksudnya
sebenarnya yang kena belajar parenting ni mak bapak lah yang sebenarnya kena belajar parenting ni. Bukannya ketika kita dah ada anak baru kita nak belajar. Masa kita even belum ada dewasa lagi kan. Betul. Macam dah berkahwin tu belum ada anak tapi dah bersedia ambil tahu. Betul. Ada anak kecil lagi kan? Setahun lebih. Ziha ada anak 2 tahun. 2 tahun. Anak Prof, doktor paling kecil? Saya paling kecil 9 tahun. 9 tahun. Okey. Ada kadang-kadang hantar rumah nenek ke rumah atuk ke sekali-sekala. Sebab kadang-kadang faktor persekitaran ni, bila kita dah letak beberapa peraturan di rumah, tapi bila mereka ke rumah orang lain, mereka dapat kelonggaran yang lain macam. Betul tak, Yana? Ya, kadang-kadang dia tak jadi diri dia sendiri di rumah. Kadang-kadang dia balik, dia jadi orang lain. Lain pula. Dia punya cara nangis pun jadi lain. Zia, faktor persekitaran dulu. Macam mana ia memberi kesan kepada cara you jadi anak? So far, saya memang tak pernah lagi letak anak saya dekat rumah mak. Tak pernah. Habis kalau balik kampung lama-lama? Tak, pun tidak. Kami balik sekeluarga, balik ke rumah, balik bersama. Tak ada tinggalkan anak. Macam so far saya dengan suami berganding bahu bersama-sama. Macam kalau saya kerja, dia tolong jagakan anak. Kalau dia kerja, saya pula tolong jagakan anak. Belum ada lagi orang lain yang menjagakan anak. Jadi saya tak ada pengalaman yang tu. Anak tiba-tiba tukar karakter belum. Kalau doktor macam mana? Memang betul ke? Contohlah kan, kita duduk delok je kat rumah pengasuh, kat rumah nenek. Kali mak balik je, dia teriak dia kuat kan? Sebenarnya memang kanak-kanak ni dia bijak manipulate kita. Satu kan. Dia boleh agak tahu bila kita dengan dia, dia ada perangai lain. Kalau orang lain mula dia buat perangai kan. Dia saja dia tahu kita ni. That's why budak ada common sense. Jangan sangka budak umur 1 tahun 2 tahun ni tak pandai. Alah budak kecil. Dia mana tahu apa? Dia observe. Kanak-kanak observe, dia dengan common sense dia melihat, dia dengar. Kita minta doktor simpan dulu jawapan tu sebab kita banyak lagi soalan selepas ni, Yana. Bingkisan selepas ni, bagaimana pendidikan asasiah jati diri anak-anak itu memberi kesan kepada jangka masa yang sangat panjang, dan bagaimana melihat kebahagiaan orang lain itu juga sebenarnya satu ganjaran kepada kita. Betul. Kita dapat saksikan dari kisah dua adik-beradik ini. Nama Datin Sri Heliza dan Hazwani Helmi sudah tidak asing lagi dalam misi kemanusiaan dan aktiviti kesukarelawanan di Malaysia maupun luar negara, sehingga pernah dilantik sebagai ikon untuk beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO di negara ini. Bagi Heliza, pembabitian sebagai sukarelawan bermula ketika dirinya masih menuntut di universiti dan mula bergiat secara serius selepas menyertai misi kemanusiaan ke Kemboja pada tahun 2010. Dipendekkan cerita, kalau dulu waktu belajar tu pernahlah kita pergi ke misi gotong royong. Zaman dulu tak bagi misi kemanusiaan, gotong royong, pergi ke sekolah-sekolah waktu tu zaman universiti dan sebagainya kan. Tapi bila dah masuk dalam industri seni, ada sekali itu Ustaz bagi tahu tentang hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya fikir, apakah manfaat yang aku dah bagi untuk ummah ataupun untuk orang ramai? Waktu tu kita pun berada dalam industri seni, kita menyanyi untuk diri kita lah. So untuk orang bagaimana kan? Maka waktu tu berlaku peperangan di bumi Palestin. Waktu tu saya tak senang duduk lah. Saya pun rasa macam mana nak bantu. Tapi sebelum itu kita dah buat misi kemanusiaan first time di luar negara di Kemboja pada tahun 2010. So waktu pergi tu saya rasa satu kegembiraan yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Bila orang dapat bantuan, dia orang menangis, kata, ish, walaupun kita terpaksa bersusah payah buat misi ni, tenaga kita, masa kita keluarkan duit untuk membantu orang lain, tapi kenapa kita rasa seronok, bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi betul lah katakan, bila kita membantu orang lain, Allah akan bantu kita dunia akhirat dengan memberikan kita salah satunya adalah kebahagiaan. Lain pula halnya dengan Hazwani yang bergiat aktif sebagai aktivitis kemanusiaan dan dalam masa yang sama bergelar pelajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, sekaligus menuntut dirinya untuk sentiasa bijak membahagikan masa supaya kedua-duanya berjalan seiring. Sebenarnya yang memberi inspirasi yang banyak dalam hidup Ika, macam mana boleh sanggup berkorban masa belajar
dan misi kemanusiaan ini adalah sebab asbab Kak Jan. Sebab dia yang memulakan dulu. Dia tunjuk contoh. Jadi penting sebenarnya untuk nak dapatkan kekuatan wanita-wanita untuk ada pemikiran akhirat adalah bermula daripada rumah itu sendiri. Sebiji macam apa yang Kak Jan cakap, bermula daripada ahli keluarga. Dan mak ayah kami, mama abah, Masya Allah pun memang jenis yang sangat berkhidmat. Sebenarnya kalau tidak asbab daripada family, saya tak akan jadi ada kekuatan macam itu. So asbab daripada mereka, dan untuk nak teruskan kekuatannya adalah sudah semestinya memang daripada Rasulullah SAW lah. Masya Allah tu. Sebenarnya kalau Allah tak bagi hidayah, tak bagi taufik, kita tak akan dapat juga nikmat, dapat rasa ini macam begini punya rasa nikmat bila kita bantu orang lain. Adik-beradik ini juga menjadi antara selebriti yang sering memperjuangkan isu ummah di Gaza dan Syria. Malah mereka pernah beberapa kali menyertai misi kemanusiaan ke negara berkenaan bagi menyampaikan sumbangan dan membantu rakyat di sana. Sejak bergiat aktif sebagai aktivitis kemanusiaan, Heliza dan Hazwani pernah menyertai pelbagai misi di dalam dan luar negara, termasuklah ke Gaza, Syria, Yaman, Spanyol, Bangladesh dan Indonesia. Untuk rasa bahagia, kita kena ada jiwa peduli ummah. Jiwa peduli ummah perlu bermula daripada peduli rumah. Maksudnya bila kita nak bantu orang luar di luar sana, kita bantu juga dahulu keluarga kita, ibu bapa kita, sanak saudara kita juga. So dari situ saya nampak, Masya Allah, misi ini mudah-mudahan Allah rezekikan istiqamah sampai di hujung nyawa, Insya Allah. Yang diterima Allah lah doa-doakan. Jangan mensia-siakan nikmat yang Allah bagi. Sebab banyak sahabat-sahabat kita di Palestin, di Syria, hatta di luar negara, nak solat pun susah. Kita masjid berlambak, kita mungkin take it for granted. Tapi mereka ini, Masya Allah, walaupun susah, tapi mereka lagi bersungguh-sungguh nak mendekati Allah SWT. Dia, Heliza dan Hazwani. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. Banyak yang kami belajar dalam beberapa minit berbual, terutama untuk saya lah, banyak belajar daripada 3 ibu yang berada di Aris Wanita pada kali ini. Jadi macam mana Yana, lepas dengar apa yang doktor sebutkan, apa yang Zia sebutkan, dan kongsian pengalaman yang Yana kongsikan sendiri, masih belum ada? Tak cukup. Tak cukup sebab kita sebagai ibu, kita macam ada dengar istilah Asian parents, Western parents. Kan, mak Barat dengan mak Asia. Kata mak Asia ni garang. Kan, marah-marah. Mak Barat ni tak marah-marah. Kita nak tanya terus, doktor. Doktor, apa kesannya kalau kita marah anak kita? Apa kesan pula kalau kita tak marah anak kita? Okey, yang pertama sekali kita kena tengok perlukah kita marah? Perlukah kesilapan tu dimarahi? Yang kedua, kita tengok anak kita umur berapa tahun. Okey, yang pertama tadi, perlukah marah? Okey, contohnya kita tak pernah didik anak dengan betul sebenarnya. Kesilapan ibu bapa ni, dia tidak didik anak dengan betul. Contohnya, dia ambil air kan, tuang dekat kowe ke kuku kan. Okey, air tu penuh melimpah. So kita tak cakap, okey abang, cawan kamu yang warna hijau plastik ni. Katalah anak tu umur 5 tahun. So dia pun capailah gelas. Apa-apa gelas. Dia imitate, kita capai mak yang besar tu, dia pun ikut. So benda tu melimpah. Kita tak didik dia separuh. So kita pun bising, kita membebel. Kita kata, tengok ni dah tumpah, kenapa dia macam ni? Okey, kenapa kita bebel? Sebab kita tak nak mengemas. Kita mau kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita didik, okey abang, ini cawan abang yang plastik ni, yang ada cawan Mickey ni abang punya, letak air paras ni saja. Kita didik kan? So lepas tu dia akan ikut. First time kita ajar anak kita, kita kena didik. Sebab itu parenting ni, dia setiap level umur anak ada ilmu.
5 tahun ke bawah ada ilmunya pada ibu ayah. 6 tahun sampai 10 tahun ada ilmunya. 12 tahun ada ilmu sebab dah puberty issue. Semua ada ilmu pelbagai. Bukan kata kahwin dah pandai jadi ibu ayah. Tak betul. Senyum Ziha bila doktor sebut macam tu. Kenapa marah tu tadi kan? Okey, kena tengok. Anak ni kalau umur 3 tahun atau 6 tahun, dia punya akal ni pendek ni je. Okay, kita ni kat sini lah. 25 tahun, 30, 40 tahun kat sini. Ini hari pertama kita lahir sampai umur kita hari ni lah, 30 tahun. So budak ni 5 tahun kat sini. Cuba bayangkan expectation kita pada anak. Untuk 5 tahun. Jadi adakah dia faham untuk letak air perlahan, letak atas meja. Sebab itulah kenapa ibu ayah hari ni stres. Dia komplain pasal tingkah laku anak. Sebab kita tak jaga, kita tidak memberi ilmu. Kita tak ada ilmu, satu. Ibu ayah tak ada ilmu. Yang kedua, kita tak memikirkan yang budak ni akalnya pendek je. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sebab itu kalau budak 5 tahun dia main mancis terbakar rumah pun tak boleh nak salahkan dia. Sebab dia tak tahu kesannya, konsekuen daripada perbuatan tu. Sejauh mana, kalau kita boleh tanyakan pada Ziha pula, sejauh mana pengalaman Ziha membesar masih sama dengan cara mendidik anak-anak sekarang? Banyak ke you apply semua yang you belajar daripada kecil ataupun banyak yang you terpaksa tukar sebab untuk mengikut evolusi masa sekarang? Kedua-duanya sejujurnya ada benda yang baik saya ikut. Ada benda yang tak baik which is kita tengok persekitaran kita dulu dan sekarang tak sama. Cara kita membesar tu pemakanan contohnya. Kan? Kalau kita ikut macam cara orang dulu, makan apa saja boleh dikatakan. Orang kata ayat-ayat orang-orang dulu akan cakap makan apa aja tetap membesar, tetap sihat. Tapi pemakanan zaman sekarang pula berbeza. Jadi yang itu agak berbeza dan sangat berbeza dari segi pemakanan. Tapi dari segi mengajar tu pula saya boleh ikut cara mak saya mengajar. Ada benda yang patut dan juga yang tak patutlah. Yang patutnya adalah macam dia kena belajar sendiri dan berdikari sendiri untuk buat sesuatu. Saya tak akan semudah-mudahnya untuk bagi dia membantu dia. Saya prefer untuk dia cuba dulu sebelum saya buat untuk dia. Itu yang saya cuba buatlah sebab dulu mak saya mengajar saya macam tu. Selagi tak kena, selagi tak sakit, selagi tu awak tak belajar. Macam tu juga dengan anak saya sebab anak saya lelaki. Jadi saya patut mendidik diorang dengan kaedah macam itulah kan. Bagi dia berani. Bagi dia berani, bagi dia cuba dulu sebelum dia cakap tidak. Itu yang saya apply. Yang tak apply tu macam pemakanan lah saya cakap tadi tu memang sangat-sangat berbeza. Maksudnya ada beza. Personaliti anak-anak pun lain. Yang satu setengah tahun berenang dekat atas lantai. Anak saya 1 tahun setengah dia berenang kat lantai dah. Kan? Saya ingat anak nombor 2 kan? Anak nombor 2. Saya ingat yang pertama tu, saya ada anak, saya cakap saya nak anak nombor 2 secepat mungkin sebab senang jaga nombor 1 tu. Sekali keluar yang nombor 2. Nombor 1 tahun lebih juga saya nak faham. Okey, tadi kita sebut tentang pengasuh kat luar, nenek dan datuk sebagainya. Kat rumah, kalau sekiranya mak garang, kemudian bila mak marah anak, kemudian ayah kata janganlah marah anak macam tu. Ataupun bila ayah marah, mak pula janganlah marah anak macam tu. Jadi kat rumah tu pun dah tak united. Macam mana? Yana macam cerita tanya ada dulu. Ada pakat dulu ke sebelum marah anak ke? Macam mana? Ada tips tak untuk ibu bapa? Sebenarnya bila kita ni untuk orang yang muda lah dah proses nak ada anak pertama saya. Benda pertama sekali kena ada ilmu dan yang kedua kena tahu dia punya peraturan di rumah. Kena dah setkan okey nombor 1 kena begini. Kita suami isteri tu kena berbincang. Sebab bila kita budak dah kenal dunia, dia dah besar, umur 2 tahun 3 tahun, dia dah tahu peraturannya begini. Contoh, okey pukul 6:30 petang mandi. Dia dah pandai. Bila kata okey mandi, dia dengar perkataan mandi, dia dengan senang hati. Ini kalau kita tak konsisten keibubapaan kita, itu yang jadi masalah. Itu kena konsisten lah. Kena konsisten dan kena ada peraturan di rumah. Bukannya terlalu fleksibel sangat kan. Jadi budak pun tak ada structure. Itu yang paling penting sekali lah. Ya, macam mana? Kalau kat rumah, bincang dulu tak dengan suami kalau anak-anak ada yang masa anak pertama tak dapat berbincang sebab kami sama-sama belajar kan. Macam-macam pendapat kita, pendapat tu kan. Bila nak kedua baru kita macam jumpa persefahaman dalam mendidik anak. Yang pertama tu kami sama-sama clueless. Sebab saya pertama, dia pun pertama first time ada anak kan. Jadi pendapat saya macam gini, pendapat dia macam ni. Bila anak kedua tu dah ada pengalaman, barulah kami ada bermulanya berbincang, ada peraturan macam yang doktor cakap. Kena konsisten dan sebagainya kan. And then bila sekolah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah, benda tu saya nak cakap proses untuk belajar. Walaupun dah ada anak pertama, actually itu adalah
proses yang sangat mencabar. Sebab saya muda kan, saya muda, ada anak pun first time. Memang itulah proses yang sangat mencabar untuk saya belajar. Bila ada anak nombor 2 ni, saya dah jadi macam dengan husband tu dah boleh berbincang. Kami dah tahu peraturan dia macam mana. Dah set kan peraturan di dalam rumah. Peraturan dalam rumah tu macam mana. Cumanya bila anak nombor 2, anak pertama dah ada peraturan macam ni kan. Anak nombor 2 sampai kita boleh dah tak boleh ikut peraturan. Okey, ada nombor 2 break the rules. Okey, disebabkan dah ada kesepakatan kan antara husband. Ada tak Zeha sharekan macam mana tip-tip menjaga anak di media sosial? Saya tak berani nak share sebab mungkin saya mungkin berfikir macam ni. Tak semua orang akan dapat menerima pendapat tu dengan baik. Ada orang sebab dia macam ni. Kalau saya tak bersedia untuk mendengar komen-komen macam tu, seeloknya better saya jangan mulakan. Jadi saya pilih saya tidak memulakan. Saya belajar sendiri. Saya buat testimoni sendiri macam tu. Tapi kalau among kawan-kawan, saya memang berkongsi. Cuma tidak di social media secara berleluasa macam tu. Bercakap tentang kongsi ni, kadang-kadang ada ibu bapa yang berkongsi di media sosial. Satu untuk meluah perasaan sebenarnya. Macam inilah hari saya hari ni. Macam inilah perang yang anak saya membantu juga. Betul. Tapi itu doktor, bagaimana pula anak-anak yang ada keadaan khas, ADHD, autistik, banyak lagi keadaan cabaran-cabaran untuk anak-anak ni sendiri untuk menerima apa yang ibu bapa asuh mereka. Okey, sebenarnya bila ibu bapa yang ada anak ada diagnosis dengan autism, ADHD, ada parentingnya lain pula. Sebab dia pun kanak-kanak yang autism, contohnya ADHD ni, dia pun ada adik-beradik yang tipikal, yang normal, yang lain. So ibu bapa ni lagilah double, triple lagi ilmu yang dia kena faham. Yang autism ni pula dia ada banyak layer. Yang mild, moderate, high functioning, yang severe. Memang saya salut lah klien-klien saya yang ada anak autism atau mental retarded, ADHD. Ada lagi anak-anak yang normal lain, memang bukan mudah dia nak faham tentang parenting tu. Dia berbeza. Itu memang kena lagi dalam dia kena extra attention, extra care segala kan. Yang disable ni kita tak boleh ugut. Tak boleh nak marah sebab dia punya kemampuan memahami tentang sesuatu tu bukan dalam label dia lah, umur dia kan. Soalan bonus kita kepada ketiga-tiga ibu selepas ini. Relevan lagikah rotan? Simpan dulu jawapan tu. Kita akan kembali bersama anda selepas ni dalam Aris Wanita. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dan kita ada satu lagi soalan yang panas. Tadi kita tanyakan sebelum kita berehat. Actually nak tanya Yana dululah. Relevan lagi tak rotan ni? Zaman kita dulu feather duster, penyapu, hanger semua pernah kena. Rotan ada. Dan kita selalu cakap jadi orang juga. Tapi dalam keadaan sekarang bagaimana? Sebenarnya rotan tu ada. Cuma agak risau sikit. Sebab kan zaman sekarang ni budak-budak dia bila kat sekolah dia cerita lain sikit. Dia cerita kadang-kadang ni kita ni tak adalah macam educate dia orang sangat, tapi bila dia cerita dekat PA kita pun semua exaggerate. Itu budak-budak. Dia bunyi mendera pula. Kita jadi macam macam mendera je gitu. Baik tanya doktor. Betul, sebab kita tak nak jadi macam berlaku di luar negara. Kata sampai ada yang dipenjarakan kan akibat daripada cikgu yang Yelah mendengar anak dia kena rotan. Buat aduan. Sekarang macam mana? Relevan lagi tak rotan tu? Saya susah nak katakan relevan atau tidak, tapi sebagai seorang psikologis, saya menasihati ibu ayah untuk tidak rotan anak. Saya ada sebab kenapa. Okey, sebab kenapa doktor? Sebab saya berjumpa dengan kanak-kanak ni almost every day, klien-klien kan. Saya tengok kesan rotan ni dia berpanjangan trauma pada anak. Kita rotan bukan tahu sikit. Sekali kita dah pegang rotan tu dengan emosi kita untuk kepuasan. Yang dapat kepuasan tu kita. Sebab kita menggunakan authority power. Sekali budak dah sakit, menjerit, kita puas hati kan? Tapi budak ni akan simpan kenangan tu. Okey, kita janjilah dengan dia nak beli toys, makan tempat mahal, pergi melancong. Okey, fine. Tetapi dalam kehidupan kita manusia ni, termasuk kanak-kanak, perkara yang menyedihkan kita tak akan lupa. Betul.
Cuba kita fikir balik, kita ingat balik, kita ketawa, momen kita ketawa yang paling, suasana yang paling happy, kita gelak, ketawa besar lah. Kita susah nak ingat apa yang paling funny. Tetapi benda yang menyedihkan dalam hidup kita akan ingat. Satu. Yang kedua, kanak-kanak 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, saya rasa tak berbaloi untuk rotan. Depends pada kesalahan. Tak berbaloi untuk rotan. Kalau yang akhirnya mengubah personality budak ni. Kadang-kadang dia naughty-naughty biasa. Nakal-nakal biasa. Yang sometimes ibu ayah tak tahu anak ni naughty tu adalah sebab ADHD. Anak ni naughty sebab dia trauma di sekolah. So dia tak tahu nak tunjuk macam mana. And then dia mungkin ada anxiety, case bully. So kita pun geram, tak nak keluar bilik, main handphone, kita pun sap. Okey, dia macam-macam fikir masa Banyak backstory. banyak benda. So kanak-kanak yang sebenarnya dalam hatinya dia tu ada seorang anak yang baik, dia boleh tukar jadi agresif. Continuously rotan, 3 bulan tanpa henti, menukarkan karakter kanak-kanak yang baik ini kepada kanak-kanak agresif, dan kita nak patah balik dengan terapi pun tak boleh. Ziha mesti tak ada rotan kat rumah. Tak ada. Tak ada. Tak ada Tak, saya garang mulut. Saya tak bertindak macam tu. Tapi mulut saya memang, dan juga saya hati kental yang jenis yang anak nangis pun saya boleh tahan lagi. Maksudnya setengah macam saya belajar benda tu dari mak saya dan juga kakak-kakak saya. Kalau saya berlembut, apa jadi dia? Macam doktor cakap macam ni kan, memang saya absorb ni. Setiap apa yang kita lalui itu ilmu. Betul. Macam saya pun belajar. Hari-hari tu belajar tahu apa yang Kak Yana cakap, apa yang doktor cakap. Sebab saya muda dan saya juga nak membentuk anak tu, nak apply daripada apa yang saya belajar 100% daripada mak saya tu, tak semuanya saya dapat apply. And then of course kita nak yang terbaik. Macam manalah orang, kadang saya nampak ada satu keluarga ni lembut je anak-anak dia, semua lelaki, cakap pun baik, hormat mak dia. Ya Allah, macam tu jugalah yang kita nak, macam tu jugalah saya nak. Kenapa macam tu? Oh, rupanya dalam rumah dia, mak dia sangat lembut, bapak dia pun, dia bukan lembut apa, dia bercakap tu, boleh tolong ambilkan mami air? Okey mami, ada pergi. Kan? So dari situlah saya belajar. Tapi taklah orang kata saya tidaklah selalunya berkeras dan juga berkasar. Ada waktu dia. Dia ada limit dia. Macam tu. Bila doktor sebut tentang anak-anak pada usia 1 tahun, 2 tahun ni, dia nampak macam itu sebenarnya banyak yang diproses. Dan tindakan-tindakan mereka juga akan mencuba dan menduga sejauh mana toleransi ibu bapa. Ada yang juga berpendapat kita bercakap dengan mereka cara seperti dewasa, jangan baby talk. Tapi adakah itu seolah terlalu mempercepatkan mendewasakan, betul juga soalan pendewasaan mereka? Sebenarnya tak ada kaitan dengan mempercepatkan kedewasaan, tetapi kita ajar anak kita proses berfikir. Kita sebenarnya memfokus pada IQ, perkembangan IQ. Untuk berfikir, mencari solution pada masalah, sama-sama bincang, okey sayang nak makan apa hari ni? Nak makan ayam ke nak makan pizza? Kenapa nak makan pizza? Kan sebenarnya kita nak makan pizza. Kita ajar dia berfikir. Lebih baik macam tu sebenarnya. So budak-budak akan diberikan peluang untuk be independent. Boleh two-way communication, itu yang penting. Daripada kita buat keputusan as a authority power dengan cakap. Hari ni kita makan ayam, semua suka makan ayam. Walau kita tak nak, semua nak makan ayam. Makan ayam juga. Jadi saya rasa nak harmoni, dia akhirnya pergi kepada keharmonian. Kita tak nak kesihatan mental isu ni bertambah. Sekarang ni anxiety terlalu banyak yang berlaku. Di kalangan baby umur 7 bulan pun ada. Ya Allah. Saya buat kan? kes mahkamah. Dikesan, doktor? Kes mahkamah trauma. Dalam kes macam mana dikesan tadi tu, behaviornya bertukar. Contohnya umur sebulan sampai 6 bulan okey, baby ni infant ni lah kita panggil. So 7 bulan dia lain, 8 bulan dia menangis tak boleh tidur, terkejut. So bila klien datang pada saya buat play assessment, saya observe ibu ayah dalam sesi yang berbeza. Jadi saya dapati budak ni takut atas sebab berlaku domestic violence di rumah. Ibu ayah bergaduh, menjerit, jadi budak ada trauma kat situ.
Okey, sebenarnya jangan lupa Banyak. ada satu pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Maksudnya kalau kita nak lahirkan generasi kita yang baik, kita kena mulakan dari kecil. Betul. Kita kena mulakan. Ya, betul. Okey, sebenarnya kita dah di hujung-hujung rancangan tapi kita nak dengar juga sedikit perkongsian tips ataupun ada sedikit nasihat ataupun ada group support yang kita boleh ramai-ramai join untuk mengetahui lebih lanjut pasal parenting ni. Okey. Kalau tips daripada saya, pertama sekali ibu ayah kita ni jangan didik anak dengan emosi. Jangan didik dengan emosi. Ya, sebab kita ni macam-macam masalah hidup kita. Banyak benda yang kita ni jangan lepaskan kemarahan pada anak. Yang kedua, lebihkan pujian. Lebihkan pujian, kita peluk sayang anak kita. Walaupun anak kita dah bujang 15 tahun, apa salahnya? Kita ibu, kita peluk anak kita. Boleh kan? Takut dengar yang tak nak dah. Apa ni ibu, apa ni? Lepas tu kita kasih muka manjakan anak dengan perkataan, bukan dengan membeli. Ya. Okey, nanti kita beli ni, boleh. Kita okey sayang, hari ni nama dia sayang. Jangan manja, boleh tolong tak ambilkan air secawan sayang. Orang suka, anak suka. Kita nak semuanya sebaik mungkin, seboleh mungkin, semuanya tak ada anxiety lah. Dan Ziha pula, selain dari apa yang Ziha belajar dari ibu sendiri, dari juga apa yang rakan-rakan kongsikan, bagaimana Ziha meneruskan kehidupan seharian untuk memastikan Ziha memberikan yang terbaik untuk anak-anak? Hari-hari tu saya kena sentiasa ingat tujuan saya jadi mak. Saya nak jadi mak yang terbaik untuk anak-anak. Kadang-kadang kita ni manusia memang akan lari dan leka dari tujuan kita sebabkan emosi, kerja dan stres. Tapi saya belajar satu perkara, kalau saya betul-betul marah, saya cuba berdiamkan diri. Saya nak bagi diri saya ruang. And then yang saya belajarlah untuk mungkin tips yang saya nak bagi kat orang luar for the first time. Kalau rasa marah dan juga emosi tak terkawal, cuba asingkan diri dari anak-anak. Asingkan diri dari anak-anak, diamkan diri, and then daripada situ anak pun takkan nampak emosi kita kan. Daripada situ bila saya dah bersedia, saya dah okey, baru saya keluar jumpa anak saya. Kalau saya tak okey, saya bila-bila masa saya akan macam bagi saya ruang. Itu saya. Sebab saya takkan tunjuk kemarahan atau menjerit untuk anak-anak. Itu yang saya belajar. Mula-mula tu saya macam mana kalau kita penat sebagai mak, kemas rumah, kerja, nak masak dan sebagainya dengan anak macam-macam kerenah. Ya, tapi saya jumpa finally satu yang saya buat sampai sekarang. Saya mendiamkan diri kalau sekiranya saya penat dan juga emosi. Saya duduk dalam bilik, anak saya yang pertama tu dah faham. Kalau dia nampak saya duduk dalam bilik sorang-sorang, dia masuk, dia patah balik. Sampai tahap macam tu dia dah tahu. Which is yang saya perlukan masa dan ruang. Macam tu. Yana cool off macam mana? Mana? Saya? Yana tak ada cool off ke macam mana? Macam-macam kaedah dah saya buat dah. Saya memang memang dikenali oleh ahli keluarga semua memang jenis yang tegas. Memang orang nampak saya punya, memang orang tahu kalau mami dah tahu dah. Auto dah tak buat. Tak boleh nak hipokrit dah. Macam tu. Tapi alhamdulillah kalau boleh saya sulamkan dengan doa lah. Setiap hari saya doa untuk anak saya sebab tak ada siapa yang boleh nak tolong saya kecuali Allah dalam keadaan tu. Baik, terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih Ziha kerana sudi bersama kami pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang telah mengikuti secara kami sejak awal tadi. Bagi pihak penerbit kami, Rus dan Nizam Bahadram, semua kru Iris Wanita. Selamat menonton terus selepas ini. Banyak lagi program yang bakal menanti anda. Ya, dan saya doakan supaya awak ada cahaya mata. Amin. Dah ready ni. Okay. Banyak orang. Dah banyak ilmu dah dapat. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.